Jadi jangan gelabah. Explanation sentiasa ada. Dia bukan jenis satu bangsa. Dia boy. Calculation kata 300 lebih, tu sudah 313. Relax loh. Itu kalau campur audung semua sekali ni. Yang ni dia kata 313 yang duk ada kat tapak perang. Relax lah. Tak payah duk buat cemakap sangat. Tak payah tunjuk macam hampa saja yang pandai, orang lain tak baca buku. Boleh faham lah. Hari ni punya dia kena cakap lagu tu sikit. Bagi orang kata apa, bagi katok kepala sikit, bagi sedap sikit. Kalau tidak dia tak boleh. Dia duk kira depa je yang baca buku, kita tak baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Masjid Al-Bukhari di atas istiqamah kita terus mengaji hadis 40 Imam An-Nawawi, yang mana hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-18. Bulan lepas kita hadis yang ke-17. Hari ini hadis yang ke-18 insya-Allah. Jadi hari ini cerita dia menarik. Hadisnya best. Perawinya hebat. Seperti yang sebelum-sebelum ni juga. Jadi jom, marilah sama-sama kita bersihkan hati kita. Niat tulus ikhlas kerana Allah. Dan kita membacakan surah Al-Fatihah dan semua amal-amal soleh kita i'tikaf dalam masjid, kita buat segala amal kebajikan dan kebaikan, dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus kepada pengarang kitab hadis 40 iaitu Imam Nawawi, dan kepada semua pensyarah-pensyarah yang mensyarahkan hadis 40 Imam An-Nawawi, dan kepada guru-guru kita yang mengajak kita, dan juga semua. Semoga Allah memberikan kebaikan, dan kepada anak-anak kita, zuriat kita juga, niatkan supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Dan juga niatkan kepada ibu bapa kita semua yang hadir. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Khair. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang yaitu Imam Nawawi di dalam kitab karangan beliau Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 Arba'in An-Nawawiyah, Al-hadithu thamina asyarah, hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin Jundub ibni Junadata wa Abi Abdurrahmani Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Atau kama qala rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun wa fi ba'din nusakhi hasanun sahih. Daripada Abi Dzarrin, ada dua orang dekat sini yang meriwayatkan hadis ni. Jadi kata ulama, boleh jadi ataupun memang betul sebenarnya nah, dalam dua riwayat yang berbeza. Tapi bunyi dia sama. Nabi pesan kat orang ni bunyi lagu ni, Nabi pesan kat orang ni bunyi lagu lain. Sebab apa? Sebab nak bagi bukti kata Nabi bukan cakap sepatah saja. Contohnya, kalaulah hadis ni saja ada dua macam, jalan riwayat dia banyak. Mana orang ni bercakap bunyi kok ni, orang ni bercakap bunyi kok sini. Lah sambung, jumpa dekat Abu Dzar seorang, jumpa dekat Sayyidina Mu'adz bin Jabal seorang. Kalaulah hadis ni pun ada dua, takkanlah hadis Ramadan ada satu. Sedangkan Nabi puasa 9 kali. Boleh faham tak? Saja bagi tuan-tuan bercambah sikit. Jangan bila mengaji saja contoh, bila bincang pasal Nabi saja, saya lagi terlibat dengan perang ni, tak ada ke contoh membangun sikit? Tak, zaman tu yang itulah pembangunan, berkembangnya pentadbiran. Dia bukan buat bangunan tinggi, sebab mereka tak perlu bangunan tinggi. Mereka punya iman dah cukup tinggi dah, bangunan rendah pun tak apa. Jadi dia tak boleh kita hanya fikir benda yang kita nak fikir. Tak boleh macam tu. Hari ni kebanyakan yang duk bertengkar ni pasal benda macam ni. Dia fikir hak dia saja. Tak boleh. Jangan macam tu. Kita ada undang-undang kan. Kita ikut undang-undang lah. Elok-elok lah. Okay. So, bila bincang ni, mukaddimah awal saja, kita tahu kata, Nabi bercakap banyak. Maksudnya bukan Nabi banyak bercakap, tapi Nabi bercakap benda tu banyak. Hadis ni pun ada dua. Boleh faham tak? Jadi janganlah bila orang kata, ni apa ni baca ni hadis dhaif belaka. Awak satu hadis saja ke? Dia satu tu je. Tak ada hak lain Nabi bercakap. Nabi bercakap pada tarikh 20 Ramadan tu sekali tu je. 20 Ramadan tahun depan tak bercakap apa. Ingat.
Jangan jadi orang macam tu. Jangan mudah sangat orang perangkap, tuan-tuan. Saya sebut bahasa hari ini, orang perangkap, tuan-tuan, dalam perangkap pemikiran. Dia geretak kita, bagi kita jadi takut. Sebab tu kunci kekuatan kita untuk hari ini, tuan-tuan, kena banyak zikir. Sebab tu dulu kita tak goyang, sebab lepas semayang kita ada zikir. Orang tak cemuih baca zikir. Lah ni tahlil pun ringkas. Dia ada tahlil ringkas. Loh, tahlil pun nak ringkas. Baca je lah. Bila lagi nak baca la ilaha illallah 100 hari-hari baca. Tak. Jadi hari ini saya pesan, kunci kekuatan mesti zikir. Mesti zikir. Sebab zikirlah satu-satunya dalam Quran ibadah yang disertakan perkataan zikir dengan kalimah kathir, banyak. Tak ada perkataan semayang banyak. Sebab nak banyak tak mana semayang hak fardu tu 5 waktu ya. Puasa hak fardu tu Ramadan saja. Tapi ada satu ibadah dalam Quran, zikran kathira, zikir banyak. Sebab itu ulama susun silibus dekat kita. Lepas semayang ada zikir, selang seminggu ada tahlil, baca zikir. Dia nak make sure kena lazim zikir, baru hati jadi teguh. Ni orang goyang sikit takut, orang goyang sikit takut. Nak menyatakan kebenaran pun takut. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jangan ambil pengajaran. Saat lagi kita baca dalam, lagi jelas tuan-tuan akan nampak. Hadis yang ke-18 ni kata dia daripada 2 orang. An Abi Dzarrin. Ada seorang tu gelaran dia Abi Dzar. Nama betul dia Jundub bin Junadah. Tu nama betul dia. Jundub bin Junadah tu namanya. Gelaran Abu Dzar. Wafat maqam ada di Jordan. Di Mesir. Di Mesir. Abu Dzar maqamnya ada di Mesir. Masjid Abu Dzar ada sebelah belakang daripada Masjid Nabawi. Dia kenal dengan nama Masjid Abu Dzar pun ada orang sebut. Masjid Sajadah pun ada orang sebut juga nama masjid tu. Sebab di situ berlaku peristiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk, Nabi semayang, tahu-tahu Nabi sujud. Sujud lama Nabi itu sampai membuatkan sahabat iaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf ingatkan Nabi wafat dalam semayang. Maknanya terlalu sangat lama sujud. Kita sujud sekejap itu biasa. Sebab kita orang biasa, kita manusia, hamba lemah. Kita sujud sekejap. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, Allahu akbar. Amal biasa. Kita sujud lama luar biasa. Maknanya ada hajat, ada taubat. Sujud akhir baca panjang sikit pasal ada hajat. Sujud lama baca panjang sikit pasal nak taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali Rabbana zalamna anfusana, 2 kali Rabbana zalam, sampai 40 kali setengah ulama kata. Sebab taubat ni abazai lama luar biasa. Kita sujud sekejap biasa, sujud lama luar biasa. Nabi sujud lama tu biasa sebab Nabi. Soalannya, lama macam mana yang membuatkan sahabat rasa Nabi sampai mati? Maknanya berjam. Dia bukan sujud macam kita. Boleh faham
Jadi bila Nabi sujud terlalu lama sampai ingatkan Nabi mati, menangis Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Nangis dia kat tepi tu. Nabi dengar sahabat teresak-resak menangis, Nabi bangkit daripada sujud tu, bagi salam. Tanya dekat, siapa Abdul Rahman menangis? Kalau bahasa kita kata, cik menangis siapa? Dia kata, cik nangis saya ingat Nabi mati dalam semayang. Nabi kata, tak, tadi masa tengah semayang Jibril mai kat aku. Jibril habaq kata, siapa selawat kat kamu sekali, Allah balas dekat dia 10 kali. Aku syok dengar yang tu. Tu yang aku sujud lama tu. Terima kasih kat Tuhan. Pasal siapa baca kat aku selawat sekali, Allah selawat kat dia 10 kali. Selawat Allah tu maknanya Allah bagi dekat kita rahmat, bagi kasih sayang, pengampunan, tunai hajat, selamat dalam hidup. Tu baru 5. Allah bagi 10. Sekali je selawat. Nabi kata aku syukur. Nabi sujud. Tu masjid tu nama Masjid Sajadah. Kalau kiblat kita, katalah kiblat kita macam ni. Ni rumah Nabi yang dikenali perkarangannya tepi itu sebagai Raudhah. Ni kiblat, ni mihrab Nabi. Imam sembahyang sini, belakang sekali keluar pintu tengah, pintu 22, makan sebelah kanan. Nanti tuan-tuan akan jumpa pintu 28 ke 20 berapa ke hujung. Keluar yang tu tuan-tuan jumpa Masjid Imam Bukhari, makan ke kanan lagi. Tapi sekarang tak boleh, dia tutup jalan tu. Tapi tuan-tuan boleh nampak minaret dia, menara dia. Yang tu Masjid Sajadah. Boleh nampak. Jalan kaki pun boleh pergi. 10 minit lagu tu. 5 minit lagu tu jalan kaki. 10 minit lah, 10 minit. Tu masjid dia. Kalau seorang lagi siapa dia? Wa Abi Abdurrahman, gelarannya Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabalin. Nama Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kedua-dua orang ni luar biasa. Sayyidina Abu Dzar adalah orang yang hebat. Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah orang yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, siapa-siapa nak belajar, Sayyidina Mu'adz ini adalah sahabat kamu yang paling mahir halal dan haram. Nabi iktiraf dia paling mahir halal haram. Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ini bukan orang biasa lah. Kedua-dua ni terlibat dalam peperangan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina, kalau kita baca dekat sini, dia kata apa? Adapun Sayyidina Abu Dzar beragama Islam di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Maknanya dia Islam dengan Nabi, dia berhijrah. Beliau adalah seorang yang amat fasih bercakap. Hadis yang diriwayatkannya adalah sebanyak 291 hadis. Kalau dalam ni pula sambung kata Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, beliau adalah ulama di kalangan sahabat. Hadis yang dia riwayatkan adalah sebanyak 157 hadis. Banyak. Awal kawan biasa, luar biasa. Boleh riwayat banyak-banyak lagu tu. Daripada mulut dia saja ada dekat 157 hadis. Luar biasa. Kalau tambahan daripada sini, nota yang saya tulis ni, tadi duk baca nak cerita kat tuan-tuan juga. Sebab hari ni saya nak cerita beberapa cerita-cerita klasik yang best. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini adalah Nabi punya duta yang Nabi hantar beliau. Sayyidina Mu'adz makamnya di Jordan. Makam dia di Jordan. Sebab beliau tahun ke-9, nanti saya mak balik tahun ke-9 atau tahun ke-10, mana hujung hayat Nabi. Nabi dapat wahyu kira kena hantar wakil ke Yaman. Ingat, bukan macam sekarang. Sekarang kapal terbang. Dulu kuda ni kalau daripada Mekah nak pergi Yaman mungkin berminggu, mungkin berbulan. Sebab dalam peristiwa Isra' Mi'raj,
daripada Mekah ke Baitul Maqdis 1,500 kilometer. Orang Arab kata kami perjalanan sebulan pergi sebulan balik dengan kuda yang paling laju. Maknanya bila Nabi hantar Sayyidina Muaz tu, kalaulah kata 2 bulan pergi 2 bulan balik, dah 4 bulan. Takkan pergi 2 bulan duduk 2 hari patah balik. Tak, Sayyidina Muaz akan duduk sana. Jadi ketika Sayyidina Muaz nak dipaca kuda dia tu, nak bertolak, dia naik atas kuda, Nabi pegang dah. Nabi cakap, Nabi kata, Muaz, Nabi baca hadis ni lah. Nabi baca hadis ni. Nah, ada beberapa hadis, tapi Nabi baca salah satu dia hadis ni. Macam saya kata tadi, janganlah bila orang kata, ni Nabi cakap yang ni je. Takkanlah Nabi cakap sepatah saja. Kawan hang, member hang nak belah pi Yaman, hang cakap Assalamualaikum. Takkan yang tu saja. Cerdiklah sikit. Jangan baca hadis, tengok saya. Jangan sekadar bagi tahu dekat orang kata aku baca buku. Buktikan bagaimana buku menjadikan kita cerdik. Jangan sekadar main, abang aku baca dah yang ni, aku dah baca yang ni tak tengok yang ni. Awak perangai hang macam kuno sangat. Awak perangai hang teruk sangat. Jangan. Kalau kita baca banyak buku, buktikan macam mana buku tu mengubah hidup kita. Kitab-kitab mengubah hidup kita. Bagi kita jadi orang lagi tawaduk, lagi bagus, lagi rendah diri. Macam tu cara dia. Satu lagi ni untuk anak-anak. Alang-alang video ni pun nanti kita dah mati pun orang nak tengok. Saya pesan, tengok sini kepada anak-anak yang duk belajar, abang-abang di universiti. Tengok elok-elok apa dia. Hidup ni indah. Hidup ni seronok. Hidup ni ada macam-macam. Boleh jadi apa saja. Boleh pergi mana-mana pun boleh. Dengan syarat kena belajar. Baru boleh enjoy hidup. Kalau tak pergi sekolah, tak belajar, hang akan mendapati hidup ni terlalu sempit untuk hang. Kena pergi sekolah, kena menelaah, kena belajar. Hidup ni seronok. Hidup ni enjoy. Hidup ni indah. Hidup ni ada macam-macam. Dengan syarat kena belajar, kena ada ilmu. Kalau tidak, hidup akan binasa. Jangan enjoy tapi tak mengaji. Salah tu. Nanti akan terpesong di hujung jalan. Jadi Nabi kata kat Sayyidina Muaz, ya, sebab hadis saya habaq ni awal-awal siap-siap ya, sebab nanti akan mai. Hujah-hujah ni akan mai ya. Tuan-tuan jangan risau. Insting saya ni nanti betul insya-Allah. Boleh duk terasa, nanti akan mai waktu kita bincang sikit, mai pasal Nabi. Orang kata ni apa perkataan last Nabi, bukan ummati. Perkataan last Nabi ni, Nabi berkata barrafiqul a'la. Memanglah Nabi kata yang tu. Takkanlah Nabi nak mati saat ni, saat lagi hak tu saja dia cakap. Jangan macam tu. Boleh faham? Ini hadis ni Nabi pegang Sayyidina Muaz, Nabi bercakap banyak. Antaranya yang ni hadis dia. Apa dia Nabi kata? Ini tu istilah orang tua-tua senang. Hak jenis duk kata sekerat-sekerat ni orang panggil mangkak. Tahu mangkak? Kalau buah durian mangkak ni dia kena rebus buat serawa baru jadi. Baru boleh makan. Kalau tidak duk keras abang tu lah. Tu mangkak orang panggil. Nabi kata Sayyidina Muaz, antara pesan Nabi tanya, Muaz, kalau hampir sana nanti orang tanya hang ke, ada soalan ke, hang nak hukum dengan apa? Dengan Quran. Kalau tak ada dalam Quran, dengan hadis Rasulullah. Kalau tak ada, nanti aku akan pakai kaul-kaul sahabat, ijma', macam itulah bahasa-bahasa dia. Lepas tu Nabi pesan yang ni. Apa kata Nabi? Sama macam hadis kita. Muaz, bertakwa kepada Allah. Tapi susunan dia lain. Muaz, bertakwa kepada Allah. Sebab Sayyidina Muaz duduk atas kuda. Muaz, bertakwa pada Allah. Berakhlak baik dengan manusia. Amak Nabi pesan. Berakhlak baik dengan manusia. Kemudian sambungan apa Nabi kata? Dan Nabi kata, ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan jahat kita tu. Maknanya kalau hang ada buat dosa, bagi banyak buat amal soleh, dosa hang akan diampunkan.
Nabi pesan lagu tu. Ni hadis kita lah ni. Jadi kita tak baca bagi habis lagi, kita baru baca sekerat. Tapi hadis dia yang tu. Nabi pesan. Lepas tu Nabi sambung. Last Nabi kata apa kat Muaz? Sebab dia kan alim. Dia mesti kena duduk sana mengajak Qurannya lah, mengajak fiqh lama-lama kat Yaman. So Nabi kata apa kat dia? Dan mungkin ini last kali kita jumpa. Belum tentu lepas ni kita jumpa. Jadi bila Muaz dengar lagu tu, Muaz tahu lah orang cerdik. Sambil naik kuda tu menangis air mata duk berambu. Tapi nak patah alik tak boleh. Nabi yang suruh pergi. Ini jiwa-jiwa yang menempati ni syarat-syarat yang kita nak baca ni. Baik, sambung. Dia ada cerita best lagi. Saya sambung. Apa kata mereka berdua ini? An Abi Dzarrin Junnub bin Junadah radhiyallahu anhu wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah tang mana saja kamu berada. Ini maksudnya dekat sini ulama kata dia terjemahan takwa tu imtisalun awamirillahi wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Apa dia? Bertakwa ni dekat sini maksud dia, buatlah semua perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, sama ada duduk seorang-seorang atau duduk secara ramai-ramai, secara terang-terangan atau secara batin tersembunyi. Ingat tak hadis kita yang nombor 2? Ummul Ahadis. Ingat tak tahu? Hadis kita nombor 2. Hadis Jibril. Yang Jibril mai duduk dekat Nabi, pegang lutut Nabi, pegang paha Nabi tu, lutut bertemu lutut. Dia baca 3 rukun Islam, rukun iman, ihsan. Islam, dia mesti kena ada perbuatan, dia mesti ada yang duduk dalam hati, dan dia mesti kena ada yang pegang kedua-dua ni, yang membuktikan ada 2 ni, yang nombor 3, iaitu ada akhlak dia, ada tasawuf dia. Yang ni dalam ni, hak ni 3 ni ada yang tu. Apa dia? Nabi pesan 3 benda dekat kita. Nabi kata ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Bertakwa pada Allah. Wa atbi'is sayyi'atil hasanata sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang buruk tu dengan perbuatan baik. Tapi nanti dulu jangan salah terjemah, sebab tu belajar kena ada guru. Sekali salah baca. Ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik kamu. Baik, apa dia lagi lepas tu? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan buatlah baik kepada sesama manusia. Nabi pesan. Jadi kita ada 3 perintah. Bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Berbuat ikutilah perbuatan buruk yang kamu buat tu dengan perbuatan yang baik, supaya Allah memadamkan yang jahat tadi tu. Yang ketiga, iaitu berakhlak baik dengan manusia. 3. Baik, kita tengok satu-satu. Sebab apa? Yang ni pesanan Nabi dekat orang yang paling alim di antara sahabat. Makna dia bukan pesan macam kita nah. Tengok saya. 3 orang pergi dekat Nabi tanya. 3 orang pergi dekat Nabi tanya. 3 orang pergi dekat Nabi dalam masa yang sama tanya. Kata dia, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ayyu amal afdal. Dia tanya hak tu ya. Soalan dia yang tu saja. Nabi, apa perbuatan yang paling afdal? Amalan paling afdal. Jadi orang pertama tanya, ya Rasulullah, ayu amal afdal? Rasulullah, apa amalan paling afdal? Nabi cakap, as-salatu ala waqtiha, semayang di awal waktu. Semayang di awal waktu.
Orang kedua mai, ya Rasulullah, ayu amal afdal? Rasulullah, apa amalan yang paling afdal? Maka kata Nabi, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Mai orang ketiga tanya, ya Rasulullah, ayu amal afdal? Nabi jawab, al jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, apa amalan afdal? Orang kedua tanya, Nabi kata buat baik kepada ibu bapa. Orang ketiga tanya, Nabi ni apa amalan afdal? Berjihad di jalan Allah. Sekarang soalannya, yang mana satu afdal? Dahlah tanya yang paling afdal, bagilah satu. Tak, ni jawab tiga. Semayang awal waktu, buat baik dengan ibu bapa, jihad di jalan Allah. Maka ulama hurai kat kita. Sebab kalau tidak kita bingung lah. Kita tak tahu lah nak pergi ke mana. Jadi ulama jawab kat kita. Apa kata ulama? Ulama kata senang je. Orang yang pertama mai tu, Nabi kenal dia. Bila dia tanya Nabi apa amal afdal, dia ni satu orang yang baik dengan mak dia. Dia kalau seruan jihad panggil, lala tu juga dia boleh pergi. Tapi bila mai tang semayang dia balong. Ada alam ni, ada kita. Tak usah tunjuk orang lain, kita sama. Kita ni ikut hari bulan, tahu lah, ikut hari bulan. Mai hari bulan ada gaji, dia mai semayang awal. Mai tengah-tengah, time tengah enjoy duk guna, dia jadi lupa. Esok time tak ada gaji, sebelum waktu dah sampai. Ni pun mangkap lah. Ni pun mangkap lah. Ni masih kita lah sama lah. Kita lebih kurang 2 kali 5 lah kita sama. So apa amalan paling afdal? Nabi jawab kata, hang semayang awal waktu afdal ke hang? Orang kedua semayang cukup cantik, dia yang duk azan, dia yang duk main masjid. Kalau tu imam tak ada zuhur asar, dia jadi tu imam. Kalau orang petik aja seruan jihad, dia pergi dulu, dia duduk soh paling awal. Tapi bila balik jumpa mak bapak dia, dia duk ingat dalam perang juga. Dia nak bercakap dengan mak dia pun dia nak tinggi suara, dia nak heng sana heng sini, nak bercakap dengan mak dia. Apa jadi untuk orang macam hang, paling afdal ibadah ke hang adalah buat baik kat mak bapak hang. Mai orang yang ketiga, Nabi kata jihad fi sabilillah. Pasal apa? Dia ni semayang bagus, mak bapak bagus. Tapi bila nak mai jihad aja dia duk buat menggeliat. Bila duk mai jihad, duk mai menggeliat. Nabi kata, hang paling afdal kalau hang boleh jihad fi sabilillah. Apa makna hadis ni? Maknanya Nabi akan bercakap ikut tuan badan. Nabi kalau orang mai personal, Nabi akan bercakap ikut dia. Sebab tu kita, ni saja nak abang. Bila ceramah, ni hampa semua jangan terasa hati. Saya bercakap saja tau. Jangan terasa hati sebab hampa tak buat perangai kotor lagu tu. Habaq saja. Bila ceramah, penceramah dia tak akan layan yang ni. Yang ni alat bantuan mengajar. Penceramah akan bagi fokus dekat orang yang mai. Sebab dia tahu apa dia nak bagi dekat sini. Kat dalam ni bercampur cacar marba semua. Jadi mereka yang tak mai, mereka patut bersyukur ada tempat untuk belajar, bantuan belajar. Jadi kita bila bercakap, kita fokus kat sini. Jadi jangan duk guna video kita, duk pergi merapu, duk guna untuk nak buat seolah-olah macam aku nak bercakap dengan hang. Hang yang duk dalam ni pun aku tak kenal. Boleh faham tak? Ini bukan nak marah ke apa tak, bukan. Supaya semua orang cerdik kata penceramah, ustaz-ustaz mesti tahu ilmu ni. Iaitu aku bercakap dengan orang yang hadir. Kecuali kalau aku buat kelas online. Yang tu tak apa. Kalau macam ni punya ceramah umum, memang kita tak akan bercakap kat dalam tu. Yang tu hampa dengar sudah. Yang ni yang kami fokus. Kalau tiba-tiba tengok muka tak faham, kita akan ulang balik. Bukan sebab hampa dalam tu tak faham, sebab yang dekat luar ni yang tak faham. Itu sebab Nabi ajar bercakap dengan orang yang mai dekat kita, berdepan dengan kita physically. Orang mai jumpa kita. Jadi yang Nabi bercakap hadis ni kat siapa ni? Muaz bin Jabal. Ni siapa dia ni? Ulama di kalangan sahabat. Dia ni memang power lah. Takkan Nabi nak nasihat macam tadi.
hak paling afdal kan semayang awal waktu. Dia semayang awal waktu. Apa dia? Ini sempurna lah. Boleh faham? So nasihat Nabi bagi ni adalah bekalan hidup untuk kita. Nabi nasihat cream of the creamer. Nabi nasihat dekat sahabat yang cream of the creamer. Abu Zar, cream of the creamer. Namanya orang tak boleh tolak dia. Yang ni memang orang soleh di kalangan para sahabat. So Nabi nasihat dia. Kalau Abu Zar, Nabi habaq dekat dia, ya Abu Zarrin, hai Abu Zar, bertakwa kamu di mana saja kamu berada. Boleh faham? Berakhlak baik dengan semua orang. Yang ketiga, ikuti perbuatan jahat. Kalau kamu ada buat dosa, segera buat baik, banyak-banyak taat. Sebab apa? Cover balik, tutup balik dosa-dosa yang telah lalu, hapus, tamhuha. Apa jawab Abu Zar? Sayyidina Abu Zar kata, ya Rasulullah, Nabi suruh buat baik itu la ilaha illallah tu termasuk dalam buat baik kah? Dia tanya kat Nabi. Kan hadis ni saya kata mai daripada dua orang, betul? Abu Zar kata kat Nabi, bila Nabi pesan Abu Zar bertakwa pada Allah, buat baik, berakhlak baik dengan semua orang, ikuti perbuatan yang kamu dosa kamu buat tu, perbetul dia balik dengan buat balik taat. Abu Zar tanya, yang wa atbi'is sayyi'atal hasanah tu, dia tanya, la ilaha illallah tu termasuk hasanah kah? Dia tanya. Nampak? Nabi kata, itu sebesar-besar hasanah. Akbarul hasanat, Nabi sebut dalam hadis. Sebesar-besar hasanat. Tuan-tuan tengok saya. Sebab itu ulama kita susun setiap minggu kena ada tahlil. Sebab apa? Tamhuha, dia padam dosa-dosa kita yang mana tak elok. Sebab tu jangan ringkas, jangan 33 aja. Dulu duduk 100 dia turun 50 lah ni turun 33. Pergi kat rumah orang, sekali duduk-duduk tu bau-bau dia bagi mi kari pula dah. Dia bagi mi kuah pula dah. Tarik bau mi mamak bagus ya. Dia jadi la ilaha illallah 11 kali ya. Yang ni mangkak juga yang ni. Ni pun mangkak pula. Jangan. Sahabat punya alim, orang alim di kalangan sahabat, bila Nabi habaq sahabat kata buat baik, dia tanya soalan yang paling ringan untuk nak bagi semua orang boleh buat. Ingatkan lagu tu. Nabi, la ilaha illallah ni kira masuk hasanah kah? Nabi kata sebesar-besar hasanah yang tu. Kita dah susun silibus dah dekat negara kita. Tiap-tiap minggu mau ada tahlil baca. Pasal apa? Tamhuha, dia padam dosa. Malam Jumaat pula, double pahala tu, dia jadi banyak. Jadi cepat Allah bersih hati kita daripada bersarang benda-benda kotor. Nampak? Kita ingat Abu Zar saja tanya. Sayyidina Muaz duduk atas kuda pun tanya benda yang sama juga. Pasal apa? Pasal school of thought dia sama, tok guru dia sama. Tok guru dia sama. Nabi habaq kat dia atas kuda, Nabi kata, Abu Zar, Sayyid Muaz, bertakwa pada Allah di mana kamu berada, berakhlak baik dengan sesama manusia, dan ikuti perbuatan dosa dengan pahala amalan taat yang banyak akan menghapuskan dia. Sayyidina Muaz tanya, Nabi, la ilaha illallah tu termasuk hasanah kah? Nabi kata, sebesar-besar hasanah. Sama juga jawapan Nabi. Jadi Imam Nawawi dia gabung dua-dua ni, dia ambil, dia bubuh terus dekat kita dua-dua nama, dia bubuh wazan mengikut riwayat Imam Tirmizi. Boleh faham? Dia bubuh pula hujung, hadis ni hadis hasan. Dalam riwayat yang lain hasanun sahih, hasan yang naik darjat. Hadis-hadis dhaif ni dia dhaif. Kalau benda yang sama dia gabung, dia boleh naik jadi hasan. Dia bukan sembang satu hadis saja. Oh ni dhaif
Ni apa duk buat ibadah-ibadah ni, duk baca-baca ni semua dhaif. Awak ada berapa dhaif? Kalau ada 3, 4, 5 dhaif gabung sekali, dia akan naik maqam dia jadi hasan. Itu ilmu hadis. Bukan saja-saja. Yang ni dia sebut hadis hasanun sahih. Hadis hasan. Sahih lagi. Jadi pengajaran dekat kita apa dia? Nombor 1. Tetapi bertakwa kepada Allah. Ini tajuk ni saya tak layak cerita. Sebab tu kita kena cerita kisah yang sesuai. Iaitu cream of the creamer punya kisah Perang Badar. Sebab apa? Surah Ali Imran. Senang ni nak ingat. Ali Imran ayat 1, 2, 3. Buka. Siapa ada handphone buka. Kita baca. Baru nampak takwa ni pergi kok mana. Baru nampak takwa ni buku mana. Sebab sebelum ni kita dah bincang dah tajuk takwa. Kita bagi apa nama Saidina Umar punya definisi, kita bagi Saidina Ali punya definisi. Tang sini ya. Kita dah bagi dah. Takkan nak ulang balik yang sama. Dia dah tak jadi takwa, dah dia jadi taqwa. Tak mau. Kita upgrade. Kita ambil cerita perang Badar. Betul? Apa kat situ dia kata walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Ingat ketika mana Allah bantu kamu dalam perang Badar. Okey, tengok saya. Ini saya cerita ni kalau tuan-tuan ada di tapak perang Badar sedaplah. Kami pi baru ni pun, saya pi umrah baru ni pun memang pi sampai kapal terbang tu tala pi Badar dulu. Bagi semangat jemaah semua nak buat umrah lepas tu kan. Pi Badar, duduk Madinah, kami maulid di Madinah sempena hari lahir Nabi. Esok hari jadi Nabi, malam tu kami maulid. Kita buat baca selawat apa semua seronok. Kita sampai Badar. So saya bagi tuan-tuan imagine macam tuan-tuan duduk kat Badar. Okey. Gambaran dia ialah kalau sekarang ni tuan-tuan pi dekat tapak perang Badar. Okey, tengok elok-elok saya tunjuk. Tapi tuan-tuan punya gambaran ialah saya duduk sini, tuan-tuan duduk tang tu. Okey? So bila saya tunjuk yang belah saya, tapi kalau tuan-tuan duduk belah nu pun gambaran dia sama macam tu juga. Boleh faham? Contoh, kalau tuan-tuan berdiri di atas dia punya tebing dia, sebab perang Badar ni di antara bukit-bukit 1400 tahun sudah. Jadi perang Badar ni dia kita sebut macam ni. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Itu surah apa tu? Kak Izzat Ali tulis dalam tu Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Tulis logo tu. Tengok surah apa? Apa maksud dia? Surah Allah cari Al-Anfal ke apakah? Allah kata apa? Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Dua makna ayat dia. Tengok elok-elok. Hari Furqan, Furqan maksudnya memisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Hari Al-Anfal, Al-Anfal betul ayat 41. Tulis siap kat situ nota. Al-Anfal 41. Saya pun tulis agak. Saya lupa nanti. Al-Anfal 41. Tengok Allah kata apa? Orang tanya kenapa bagi contoh perang Badar? Ini nak abang. Pasal apa takwa tu dengan perang Badar tu ada? Allah kata apa? Allah kata Yaumal Furqan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Tu ayat dia. Okey. Okey, tengok. Yaumal Furqan, Furqan dekat sini kalau kita ambil maksud dia boleh pi dua. Tengok elok-elok. Dua. Pertama, Furqan maksudnya memisahkan antara yang benar dengan yang batil. Jadi kalau kita ambil maksud tu, hari yang mana terpisahnya antara yang benar dengan yang batil ialah Yaumal Taqal Jam'an. Hari bertemunya dua kumpulan muslimin dengan musyrikin. Perang Badar. Kalau kita ambil satu lagi, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, maksud Furqan tu Quran. Quran kan Furqan kan nama lain bagi Quran kan Furqan kan. Kalau ambil maksud Furqan tu Quran, hari diturunkan Quran 17 Ramadan
nuzul Quran, bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu Quran turun atas, dia tak turun kat bawah. Hak yang Nabi dapat kat Gua Hira tu 17 Ramadan. So 17 Ramadan tu turun Quran, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua kumpulan yang perang. Maknanya tarikh nuzul Quran dengan tarikh perang Badar sama. Okey? Ala kulli hal dua-dua betul ya. Tak ada masalah. Sebab ialah hari turun Quran pun hari yang berlakunya pemisahan antara yang hak dengan yang batil, sebab Quran dah turun. Itu kumpulan yang Allah pilih untuk jadi pada hari itu 313 orang famous. Famous 313. By calculation bukan 313. Dia boleh pergi sampai 319. Sebab kalau tuan-tuan buka lah ni contoh, tuan-tuan tulis dalam Google senarai nama Ahlul Badar, nombor 5 tuan-tuan dah terkejut dah. Nombor 4 tuan-tuan dah terkejut dah. Siapa dia? Sayyidina Osman. Tapi Sayyidina Osman tak ada dalam perang Badar. Sayyidina Osman tak ada kat tapak perang Badar tu. Itu macam mana nama dia ada? Sebab Nabi pesan, Osman, anak aku tu, isteri kamu tu tengah sakit, jaga dia sekali dengan jaga Madinah. Jadi kamu pun tergolong dalam golongan Badar juga. Nampak? Ada klik nama dia. Lepas tu Nabi ada 2 orang pengintip Nabi. Nabi jumpa dengan mereka dekat satu tempat nama Musaijid, nama tempat tu. Tempat Nabi jumpa Nabi punya pengintip. Mereka tak ada dalam perang Badar, mereka pergi mengintip. Mereka hantar maklumat, Nabi suruh pergi tang tu, lepas tu Nabi nak pergi perang. Mereka tak ada. Tang tu saya dah ada 3 nama tak ada dalam peristiwa, tak ada dalam perang tu. Boleh faham tak? Dia tak ada. Jadi macam mana? Jadi saya pesan sekejap kat tuan-tuan, famous 313. Bagus, tak salah bah. Betul. By calculation dia akan ada extra. Jadi jangan gelabah. Explanation sentiasa ada. Dia bukan jenis satu bangsa. Ni apa calculation kata 300 lebih, tu sudah 313. Relax loh. Itu kalau campur audung semua sekali keliling. Yang ni hak dia kata 313 yang duk ada kat tapak perang. Relax lah. Tak payah duk buat cemakap sangat. Tak payah tunjuk macam hampa saja yang pandai, orang lain tak baca buku. Boleh faham lah? Hari ni punya dia kena cakap lagu tu sikit. Bagi orang kata apa, bagi katok kepala sikit, bagi sedang sikit. Kalau tidak dia tak boleh. Dia duduk kira mereka je yang baca buku, kita tak baca. 313 ni 170 daripada kumpulan Khazraj, 82 daripada kumpulan Muhajirin. Baki adalah Aus. Berapa? Okey? Aduk nganga pula dah tak pandai tu, tulis je lah. Aduk congah pula, klik-klik. 170 Khazraj, 82 Muhajirin. Baki Ansar. Baki Aus. Berapa? 61 orang Aus. Tu nombor tu ingat. 82 orang daripada Muhajirin, 82 orang daripada tentera Badar adalah Muhajirin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Ni siapa tadi? Sayyidina hak masuk Islam awal. Sayyidina Muaz ke Abu Zar? Abu Zar, Sayyidina Abu Zar. Tu semua termasuk dalam geng tu. Aus 61 orang. Khazraj 170 orang. Hak ni yang ketua dia ada 2 orang. Seorang nama Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari, yang Nabi tunggu dia cakap last kali, dia tak cakap last kali masa nak pergi perang dah. Masa tang tu Nabi tanya, nak perang tak perang? Muhajirin kata, tak payah tanya, kami main dengan Nabi sini. Kami kalau Nabi pi, kami tak akan kata macam tentera Musa, pengikut Musa, jahat. Apa kata dia? Musa,
idhab anta wa rabbuka faqatila inna nahnu hahuna qa'idun. Hai Musa, hang pi perang, kami akan duduk sini tunggu. Kalau menang baru kami mai. Hang dengan Tuhan perang dua orang sudah. Jahatnya manusia. Tapi kami akan kata, wahai Nabi, kamu dengan Tuhan pi berperang, kami follow kamu kat belakang, perang sama-sama. Lepas tu Nabi tanya lagi sekali, kita nak perang ke tak perang? Jadi sahabat, saya ulang balik, sahabat bukan bodoh. Sahabat Nabi bukan bodoh. Tuan-tuan, salafus soleh lah ni orang duk jual nama salaf. Banyak kan hari ni kan orang duk jual kan. Tuan-tuan ingat salafus soleh tu pemikiran macam kita ke? Tuan-tuan ingat mereka macam kita, jumut lagu kita. Tuan-tuan ingat mereka jenis, ni benar Nabi tak buat, buat apa buat. Tuan-tuan ingat lagu tu ke? Tuan-tuan jangan tau, tuan-tuan tengok saya. Sahabat, mereka lah orang yang bukukan Quran. Ketika mana Nabi tak bukukan Quran. So kalaulah kebaikan tu ada pada Nabi saja, macam mana sahabat boleh bukukan Quran? Kalau ayat dia, kenapa buat benda yang Nabi tak buat? Kalau benda Nabi tak buat tu jangan buat, benda tu tak bagus. Habis tu membukukan Quran bila Nabi buat. Sahabat bukan macam kita, dia tak jumut. Depa terror, otak depa stimulate dia power. Pemakanan depa bagus, pergaulan depa bagus, mulut depa bagus, Quran 24 jam. Boleh faham? Tu tak campur lagi semayang. Habis kita nak samakan depa dengan kita hari ni kan, dengan hujah kita duk mai kami salaf. Janganlah. Jangan pekuda umat manusia yang tak mahir dengan kemahiran kita untuk mengelirukan masyarakat. Jangan macam tu. Jangan jual nama-nama, oh ini salaf, ini sunnah Nabi, ini salaf, ini sunnah Nabi. Senang betul. Tengok sahabat macam mana kita baca cerita mereka. Ketika mana diputuskan kata Nabi nak pergi perang Badar tu, Nabi kata macam ni, jom kita pergi ambil harta kita balik. Sebab orang musyrikin, orang muhajirin keluar sehelai sepinggang tinggal Mekah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan akan terkejut tengok tapak rumah Saidina Abu Bakar. Tuan-tuan akan nampak, wih besarnya rumah dia. Jangan kata rumah Saidina Abu Bakar. Tak usah kata rumah Saidina Abu Bakar. No, ambil Saidina Osman di Masjid Nabawi. Tengok gambaran elok-elok, saya tunjuk. Tuan-tuan imagine. Yang mana dah pi boleh imagine. Yang mana tak pi lagi nanti ambil search gambar, hafal cerita saya, tuan-tuan akan faham. Bila kita ziarah Nabi masuk melalui Babus Salam. Kiblat belah sini, Babus Salam belah sana. Kita masuk Babus Salam, kita mesti main hujung ni bagi salam kat Nabi. Kita bagi salam kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ataupun boleh juga assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Kita bagi salam kat Nabi. Habis kita bagi salam kat Sayyidina Abu Bakar, assalamu alayka ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas tu kita bagi salam kat Sayyidina Umar, assalamu alayka ya Sayyidina Umar Al-Faruq. Kita sebut nama dia, gelaran dia, wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita akan keluar satu pintu, nama dia pintu Babul Baqi'. Kita keluar pintu tu, daripada pintu tu sebelah kiri kita ni, membawa sampai ada satu pintu depan tu, nama dia Babul Bilal. Pintu Bilal nombor 38. InsyaAllah saya hafal, tuan-tuan jangan takut lah. Baru balik segar diingatan lagi ni. Daripada pintu keluar Babul Baqi' tu sampai berdepan dengan pintu Babul Bilal tu sikit, itulah keluasan panjangnya rumah Saidina Osman. Bukan kecil tau. Bukan.
Dia pula ada kawasan depan rumah dia satu tu, dia ada satu rumah kecil dia. Rumah tu lah tempat yang mereka tikam dia dekat atas masa tengah duk baca Quran. Depan Babul Bilal ada rumah Saidina Abu Bakar yang kedua. Rumah Saidina Abu Bakar yang pertama tadi, masa tuan-tuan masuk pintu Babus Salam, tuan-tuan lalu saja, tuan-tuan nampak tiang pertama dia tulis La ilaha illallah. Tuan-tuan jalan tu, kita jalan dulu tu, nampak tiang pertama tu, tuan-tuan beralih belakang dia, tuan-tuan akan nampak ukiran kayu macam ni, dia ada tulis Khawqah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya itulah kawasan rumah Sayyidina Abu Bakar dulu. Ingat tak cerita Siti Aisyah kena fitnah, ada lari pergi rumah mak bapak dia kan? Rumah tu situ Hadithul Ifki. Hadithul Ifki itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak wafat situ. Sayyidina Abu Bakar wafat dekat belakang tadi, depan Babul Bilal, pintu 38 tu rumah Sayyidina Abu Bakar wafat. Sebab Sayyidina Abu Bakar macam Sayyidina Osman bukan di medan perang, di rumah wafat ketika sakit. Sayyidina Osman kena bunuh, Sayyidina Umar kena bunuh dekat dalam Masjid Nabawi sekarang ni, belakang daripada mihrab Sayyidina Osman. Depan ni mihrab Sayyidina Osman, belakang mihrab Sayyidina Nabi. Tengah-tengah tu laluan kita bagi salam. Dulu tak ada kapek, dia ada tanda kat situ. Kenapa ada tanda tengah-tengah di antara mihrab Sayyidina Osman dengan mihrab Nabi? Sebab situ mihrab Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kena tikam masa imam sembahyang subuh. Betul? Awak buat tercengang sangat ni. Dah lupa dah kah? Sejarah ni. Ni semua hero-hero kita kena tahu. Orang selalu tanya tau, pasal apa kita kena cerita sejarah-sejarah mereka? Supaya kita kena tahu kita bercakap tentang siapa. Sebab nama nak dekat sama. Tengok saya, ni nak camdek sikit. Nama nak dekat sama. Muhammad juga. Bin hujung tak sama. Satu Muhammad bin Abdullah, satu Muhammad bin Abdul Wahab. Hak ni Muhammad bin Abdullah Nabi kita, yang ni Wahabi. Hak seorang lagi. Kena beza. Nama Muhammad depan. Jaga. Tengok Nabi kita seperti apa. Jangan salah. Sebab tu kena tahu sejarah, tarikh wafat bila, tarikh lahir bila, supaya guru dia betul. So tu cerita ni bagi nampak. Di tengah-tengah tu dulu dia ada macam diamond. Lepas tu ada titik tengah. Tu tempat tanda mihrab Sayyidina Umar. Dan di situlah Sayyidina Umar kena bunuh. Patah balik cerita kita. Jauh sangat dah ni perang Badar. Semua dah mati dah. Macam mana nak perang? Patah balik. Tajuk kita adalah takwa. Kenapa Nabi pesan kat geng-geng ni pun Nabi pesan juga takwa? Sebab kalau orang cerdik pun Nabi pesan takwa, hak tak cerdik lagu kita ni lagi telah lah. Kalau katalah 3 nasihat untuk sahabat cerdik, takwa, buat baik, ikutlah yang jahat tu dengan kebaikan. Rasanya kalau dekat kita, takwa. Boleh faham tak? Nak abang kata punya penting takwa tu. Jadi gambaran nak abang kata penting tak penting, contoh kita bagi adalah perang Badar. Jadi dalam perang Badar, bila orang-orang muhajirin keluar daripada Mekah, mereka tinggal habis barang mereka semua. Semua, champion-champion semua. Termasuklah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ini semua orang yang memang tinggal harta dia. Dia pasti kata, Abdul Rahman, hang nak ambil harta hang ke? Kalau hang nak belah, hang belah kosong aja, tinggal semua. Sayyidina Abdul Rahman kata, tak apa, aku boleh belah kosong, tak ada masalah. Hang nak ambil. Jadi barang-barang tu semua barang orang Islam. Mereka ambil, dia pergi jual. Orang panggil, tak keluar modal ambil barang orang pergi jual. Hang dapat untung. Jadi yang menjadi ketua rombongan balik daripada utara tu, daripada Syam tu adalah Abu Sufyan. Kita panggil Sayyidina Abu Sufyan lah, tapi masa tu belum lagi lah. Jadi bila Nabi dapat maklumat daripada Nabi punya perisik dan sebagainya, Nabi kata, jom kita pergi ambil balik harta kita. Yang di pemniaga tu harta kita. Kita bukan nak lawan, kita tahan dia, ambil harta kita, dia belah, kita belah. Bila maklumat sampai,
Sayyidina Abu Sufyan yang mana ketika tu tak masuk Islam lagi, dia kata, aku perlukan bantuan daripada Mekah. Maka dia hantar pertolongan, dia minta tolong daripada Mekah. Musyrikin Mekah memang duk tunggu masa. Sebab hari itu kepung Nabi 100 orang, Nabi keluar lagu tu saja. Dendam ada. Jadi Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf siapa? Tuan kepada kepada Bilal. Bapaknya kepada Safwan. Tuan Bilal. Siapa lagi? Abu Lahab. Tapi Abu Lahab tak mau masuk perang. Dia takut. Dia hantar orang yang berhutang dengan dia, wakil dia pergi masuk perang. Abu Lahab. Semua turun. Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Syaibah bin Rabi'ah. Al-Walid bin Utbah. Ni 3 orang pemimpin besar ni. Semua turun. Bila turun, orang Islam mai awal. Perjalanan mereka bermula daripada, kalau kita kat Madinah, nama masjid dia tulis, dia punya step dia, Masjid Suqiyah. So Nabi berhenti situ, Nabi kata, jom siapa nak ikut kita pergi, relax je, bukan nak pergi apa, nak pergi rampas harta kita balik ya. Jadi sebab itulah ada macam-macam jenis, termasuklah ada budak juga ada, orang tua pun ada, faham? Sebab bukan tujuan perang. Kemudian dekat Masjid Suqiyah tu berjalan sampailah ke masjid, ke satu tempat nama dia Rauha. Ada satu tempat nama Rauha. Kat situ ada satu telaga. Telaga Rauha ni telaga Nabi suka minum. Sampai sekarang air dia mengalir. Kerajaan Saudi pun gazet. Dia tulis macam heritage lah. Telaga Nabi. Cuma baru ni pi dia tutup sebab tengah construction, dia tengah nak buat pump, nak tarik bagi semua orang boleh minum. Nabi berhenti di Rauha. Nabi susun strategi, Nabi tanya. Itu yang dialog tadi tu. Kalau daripada Madinah ke Rauha lebih kurang naik bas, naik kereta, kalau pecut dalam 100 lagu tu lebih kurang 50 minit. Jadi kalau jalan kaki mungkin setengah hari lah kot. Bila sampai, Nabi tanya, perang tak perang? Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar bangunlah dua-dua. Kita perang. Nabi tanya 3 kali itulah. Nak perang ke tak? Nak perang ke tak? Sahabat bukan bodoh. Dia kata tadi dah 2 kali jawab. Habis duk tanya lagi. Ni mesti ada something wrong. Mesti ada benda yang Nabi nak. Dia kata Nabi nak dengar jawapan daripada kami kah? Kami akan kata kalau Nabi perang masuk dalam laut pun kami akan turun masuk dalam laut dengan Nabi perang kah? Ni geng Padang Pasir cakap lagu tu, boleh faham tak? Dia kalau orang kita cakap, tak apa Nabi kalau nak pergi laut, biasalah. Terengganu ada laut, Kelantan ada laut, Penang ada laut. Kita memang duk berenang, Batu Feringgi memang tak ada masalah. Tapi ni orang Padang Pasir kata turun laut ni kira, kasar jugalah. Maknanya, beranilah, macam tu jawapan dia. Tu janji dia, sebab tu kena faham. Kalau tidak kita baca, Nabi turun laut pun kami turun laut macam nelayan ya. Dia tak kena tune dia dengan kita. Tapi kena ingat mereka orang Padang Pasir. Jadi bila mereka kata Nabi, kalau Nabi nak turun perang sampai ke dalam laut pun kami akan turun perang dalam laut. Maksudnya jangan tanyalah, kami akan bersama dengan Nabi. Bila Nabi dengar 3 geng ni jawab, baru Nabi senyum. Nabi kata jom, bismillah, jalanlah, insyaAllah, jalan. So berjalan. Bila berjalan, orang Islam biasalah sampai awal. Sampai dia ada dia punya perigi-perigi dekat kawasan Badar ni. Sebab Badar ni, untuk pengetahuan semua, kita tahu dia tempat perang. Dia bukan tempat perang saja. Dia adalah tempat intersection. Macam Pudu. Dia macam Pudu. KL Central. Maknanya geng utara pun berhenti situ. Geng selatan pun pergi tang tu. Geng tengah pun pergi tang tu. Untuk mereka. Sebab dia Badar dengan laut 30 minit. Badar dengan laut 30 minit. Kalau betul-betul tepi laut, nama dia Yanbu'. Yanbu', ya nun ba'in, Yanbu'. Ya nun ba waw ain, Yanbu'. Itu nama tempat dia, itu tepi laut dengan Badar. Bila sampai awal, orang Islam buat kemah apa semua, depa menyorok.
Geng musyrikin mereka sampai lambat baru mereka sampai. Okay, kalau tuan-tuan berdiri kat tebing, ingat tadi ayat saya tadi. Kalau tuan-tuan berdiri kat tebing, betul ya ayat saya tadi. Kalau rewind balik tadi boleh tengok saya kata. Kalau tuan-tuan berdiri kat tebing, tebing tu dalam Quran sebut apa? Dalam Quran sebut iz antum bil udwatid dunya. Ketika mana kamu berada di satu tempat nama udwatid dunya. Allah sebut, so kawasan kita duduk orang baik di kawasan tu nama dia udwatid dunya. Wa hum bil udwatil quswa. Udwatil quswa berdepan dengan dia, dia punya cara nak beza dia tengok, dia ada batu-batu bukit berwarna hitam depan sana. So kalau kita duduk kat tebing belah sini, ni kemah Nabi, sana depan, sayup mata memandang, ada batu-batu bukit warna hitam, atang situ adalah udwatil quswa, nama dalam Quran sebut. Pasal apa kena tahu tempat ni? Sebab malam perang tu orang Islam hujan turun. Allah cerita dalam Quran. Allah kata ketika mana orang Islam duk gunda, duk jadi cemas nak perang, dan bukan perang dengan orang biasa, orang yang diperkenal, geng Mekah. Berapa orang tadi daripada Mekah? 82 orang daripada Mekah. So 82 orang ni kenal geng-geng ni. Dia main dengan bahasa kita, dengan serabut perut, bukan serabut perut lagu kita, dia serabut perut depa. Orang beriman dia serabut perut, bukan macam kita. Jadi cemas, jadi macam dia jadi faham tak? Depa semua ni dah ditarbiah oleh Nabi jadi orang baik. Tiba-tiba nak perang, dia jadi dia main macam-macam. Nota kaki. Kalau orang tanya, apakah motivasi yang Nabi baca kepada para sahabat ketika nak perang Badar, ketika sahabat goyang sebagai macam ni, adalah cerita Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu cerita takwa juga tu. Macam mana nak lawan dengan satu kampung hang seorang kena ada takwa. Kita lah ni segerombolan ahli sunnah nak lawan dengan berapa kerat pun tak berani. Israel kecil je dah habis serang Palestin, alasan yang sama guna untuk nak buat kat Lebanon pun orang siapa tak buat apa. Malu malu. Nabi motivate dengan cerita Nabi Allah Ibrahim. Malam hari nak perang tu turun hujan renyai yang menyebabkan Allah memaksa para sahabat lena supaya esok sahur bangun kuat nak perang. Tapi tak ada lah sahur sebab wajib puasa pada tahun kedua. Ni tahun tahun ni lah betul lah. Tahun yang sama Badar, Badar tahun kedua lah betul-betul. Sahur apa semua kuat lah nanti. Dah lena. Lepas tu musyrikin sampai, patah balik sikit. Bila dia sampai, dia cari sumber air sana tak ada. Dia kena mai kat Badar tempat Nabi dengan sahabat. Nabi duk tunggu dah. Mai tengok-tengok, gaya dia ni yang mai ambil air ni macam simple sangat. Kalau bahasa kita, tak nampak riang tu macam nak lawan orang. Kira bukan soldier punya build lah. Macam biasa sangat ni. Dia tahan dia bertanya, ni siapa? Oh, dia kata saya mai berkemah dekat sana. Oh, siapa ni? Saya tukang masak. Oh, memanglah tukang masak. Dia tanya, sehari makan berapa banyak ni? Sebab nak tahu jumlah sana berapa. Dia kata sehari kira sekor unta juga. Nabi kira sekor unta. 10 ekor unta, sorry. Sehari 10 ekor unta. Nabi kata sekor unta 100 orang. 10 ekor 1000 ni. Itu cara Nabi tahu berapa jumlah belah sana. Kita baca Quran, kita tahulah sana 1000, sini 300. Tapi mereka hak duduk dalam perang tu macam mana nak tahu? Nabi kata tak apa, ambil ayam lah. Nabi tak bunuh dia pun, tak kacau dia pun. So Nabi beritahu kat sahabat, mereka ada 100 orang, kita kena susun strategi. Jadi pagi hari perang tu, Nabi lah yang atok baris. Baris yang pertama, dua yang pertama tu
adalah pemanah. Hadis Nabi pesan suruh mereka panah. Nabi kata panah, tapi jangan sampai habis anak panah. Nabi kata hujankan mereka dengan panah, tapi jangan bagi habis anak panah. Spare juga bagi ada. Barisan kedua tombak, lembing. Ini Nabi yang susun. Barisan yang ketiga pedang. Okey. Sebab tu kalau kita tengok dalam sirah, antara ayat yang famous dalam perang Badar ni ialah buka laluan kepada Sayyidina Ali, buka laluan kepada Sayyidina Ali. Pasal apa buka laluan Sayyidina Ali? Sebab Sayyidina Ali lawan pakai pedang. Jadi bila dia nak pergi ke depan tu, dia kena kuat buka jalan kat dia. Jadi Nabi susun. Kumpulan belah sana mai sampai. Punyalah bahasa kita kata, kurang hajaknya mereka. Ada satu orang tu, tapi nama dia jahat lah. Tapi sekarang nama-nama orang macam ni semua dah baik-baik dah. Janganlah samakan pula no? Tapi nak abang kata watak tu. Nama orang yang mai first seorang tu, nama dia Aswad. Nama dia Aswad. Dia jerit daripada jauh. Dia kata apa? Hampa jangan takut musyrikin. Lah ni aku akan pi minum daripada telaga mereka. Bayangkan geng orang Islam dah berbaris dah. Dia boleh jerit kata dia nak pi minum air dengan selamat. Dia nak patah balik dengan selamat. Seolah-olah nak tunjuk kata hampa ni koman lah. Tak ada apa. Aku tak takut dengan hampa. Dia nak kata lagu tu. Dia mai berdepan. Orang yang first dia jumpa ketua lah. Siapa dia? Sayyidina Hamzah. Jumpa dengan Sayyidina Hamzah. Hang salah hari bulan lah. Sayyidina Hamzah lawan dia. Potong kaki dia. Sahabat kaki dia. Dia jatuh. Masih merangkak lagi sambil duduk jerit. Aku akan minum dari telaga mereka juga. Aku akan minum dari telaga. Sayyidina Hamzah geram. Ikam. Mati. Mati skuad yang pertama. Musyrikin bawa keluar 3 skuad yang kuat. Tadi sebelah hujung sini Al-Walid nama dia. Dia main daripada tu. Orang Islam daripada sini. Dia main daripada tu. Kiblat lagu tu. Kiblat lagu tu. Orang Islam daripada sini. Orang sana main daripada sana. Hujung belah sini Al-Walid. Tengah-tengah pakcik dia Syaibah. Hujung adik Syaibah nama Utbah. Al-Walid tadi anak kepada Utbah. Mereka kalau dalam ranking kira orang berpengaruh lah. Orang berpengaruh lah. Ada jawatan. Kalau bahasa kita kata menteri lah kot. Jerit Abu Jahal atas kuda. Keluarkan 3 orang hamba yang paling kuat. Dia jerit lagu tu. Geng-geng Ansar bangun dulu. Geng-geng Ansar bangun dulu. 3 orang. Tapi saya dah lupa dah nama dia. Maafkan saya. Sebab saya punya nama selalu saya ingat sampai pukul 9 saja. Lepas pukul 9, dia switch off. Tak ingat lah. Saya duduk mengulang tadi. Dia tak mai. Dia keluar. Bangun 3 orang. Nabi ada di belakang dalam kemah. Nabi ada dalam kemah. Lepas Nabi susun, Nabi masuk munajat. Abu Jahal jerit, hamba 3 ekor ni siapa? Dia kata lagu tu. Tapi cari dalam bahasa Arab tak jumpa lah ekor tu main mana. Ni kita bagi scene tu nampak sikit. Hamba 3 ekor ni siapa dia? Dia berkata kami daripada orang ni Madinah Ansar. Jawab dia. Sombong. Hampa tak selevel dengan kami orang Quraisy. Hukmai yang Quraisy juga. Bila dia kata lagu tu baru Nabi petik nama. Nabi petik Sayyidina Hamzah keluar. Nabi kata Sayyidina Ubaidah bin Al-Harith keluar. Sayyidina Ali keluar. Nabi kata. Kalau bahasa dia saya tak cakap lagu tu lah. Tapi kalau bahasa Nabi sebutlah Hamzah, Ubaidah, Ali, macam tu. Bagi kita sebut Sayyidina lah. Hormat kan. So Sayyidina Ali berdepan dengan Al-Walid. Tak mudah.
Sayyidina Hamzah jumpa dengan Syaibah. Sayyidina Ubaidah bin Al-Haris berdepan dengan Utbah. Lawan. Sayyidina Ali lawan dulu. Ini yang kata taqwa. Ini yang kata taqwa. Kenapa? Tengok. Saya biarkan dia lawan dulu. Ustaz. Ambil malam tu. Kan pagi tu nak lawan perang. Petang semalam. Petang marin tu. Nabi turun dah kat medan Badar tu. Ini hadis Imam Muslim. Nabi ambil tongkat Nabi. Hak ni pun geng-geng Wahabi ni. Masa saya cerita-cerita ni dia berkata hadis tak sahih. Hadis Imam Muslim. Astaghfirullahalazim. Apa mengaji lagu mana? Pelik saya manusia-manusia lagu ni. Bagi keliru orang tu seronok sangat. Depa tak tahu esok anak cucu depa Allah balas. Buat seronok sangat. Ingat Allah lepas lagu tu. Dalam Quran Allah abang dah. Hampa buat Allah akan balas balik. Hampa bagi keliru umat. Ni hadis Imam Muslim. Nabi turun, Nabi ambil tongkat Nabi. Nabi tanda dekat atas-atas tu. Siapa mati tang mana dia mati. Tu punya accurate. Allah tunjuk dah kat Nabi. Tapi sebab dia Nabi, dia bukan kita. Walaupun petang dah tahu dah siapa mati, berapa banyak mati. Malam tu Nabi yang munajat, menangis-nangis. Nabi seorang. Sahabat lain semua dah lena. Nabi Allah. Ini kata taqwa. Taqwa ni dia pegang 4. Kalau tengok dalam bahasa, ni bahasa tau. Bukan istilah bahasa. Bahasa kalau waqa, waw, qaf. Taqwa dia main daripada perkataan waqa. Waw, qaf. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah awaqina. Itu waqal. Itu waqina azabannar. Taqwa main daripada perkataan tu. Waqa. Waqa dia bawa 4. Pertama, menyelamatkan, mempertahankan, melindungi, mempertahankan, menyelamatkan, mempertahankan. Yang keempat tu takut pada Allah, takut pada Allah. Buat benda betul. Itu taqwa. Waqa tu dia akan, maksud dia, waqa tu maksud dia hang mesti kena pertahan, selamatkan diri hang daripada api neraka, pertahankan akidah hang. Ini cerita kita. Buat benda yang betul dan takut dengan Allah. 4 ni maksud perkataan. Bayangkan dalam keadaan macam tu, sahabat Nabi semuanya puasa, apa faham tak? Malam semayang, tahajud. Lena Nabi berjaga lagi, ketua tu dah berjaga. Saidina Abu Bakar ada. Dah pagi tu nak perang dah. Dah susun dah semua. Masuk kemah. Doa lagi, semayang lagi. Ish. Tu kata takwa, dia jaga. Lepas tu Saidina Ali lawan dulu. Ni jangan sembang lah. Saidina Ali boleh 3. Saya dah ajak dah tuan-tuan. Saidina Ali boleh sebut 3 gelaran dia. Kalau sebut kat link pun tak apa. Saidina Ali karamallahu wajah wa radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Boleh pakai 3-3 untuk Saidina Ali. Saidina Ali dalam buku Mak Saleh pun dia tulis juga. Hak buku orang Islam tak usah kira lah, telah dah ni. Apa dia? Sebelah tangan dia. Kan kalau kita tengok orang apa boxing kan Muhammad Ali ke apa kan bila dia jab sekali tu, dia punya sama ada uppercut ke, dia punya jab berapa weight dia. Dia punya pi tu weight dia berapa sebelah tangan. Okey, Saidina Ali sebelah tangan dia punya weight dalam satu peperangan. Saya lupa perang apa. Tak ingat sama ada perang Khaybar ke perang apa. Nanti boleh cek balik. Saidina Ali punya perisai pecah. Maknanya memang lawan sungguh lah orang kata. Jadi bila hancur, perisai tak ada. Hang lawan pedang saja, dangerous. Jadi dia nak kena ada dia punya shield. Saidina Ali ambil apa? Pintu gerbang. Pintu gerbang apa? Dia ambil pintu gerbang, jadi shield dia. Sebelah tangan pedang, sebelah tangan
pintu gerbang. Bila dah habis perang, dia lepas pintu gerbang. Jadi para sahabat bila tengah duk analisis kawasan perang, mereka nampak pintu gerbang tengah tu, mereka nak angkat lah, nak ubah. Yalah pintu gerbang duk kat tengah-tengah tu nak buat apa? Para sahabat 10 orang angkat tak terangkat pintu tu. Cuba bayang dia punya weight sebelah tangan dia berapa. Dia power. Memang layak jadi menantu Nabi ya. Jadi jangan hampa duk teringin sangatlah. Jangan duk bila duk baca kisah Fatimah ke baca apa, kalau lah aku hak pumping 10 kali mengeletak ni tak payahlah. Perangan sangat. Jadi bila dia lawan Al-Walid, result dia clear lah. Libasan dia tu 2-3 kali je out. Habis, mati. Kuat. Saidina Hamzah tak payah sembang lah. Syaibah mati. Ketua perang. Kalaulah tentera dia Saidina Ali, ketua dia takkanlah. Boleh faham tak cara nak baca dia? Tentera dia Saidina Ali. Takkanlah ketua dia bodoh. Takkan ketua dia lembik. Ketua dia mestilah power lagi. Ketua. Yang mengajak Bilal lawan, yang mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas lawan, Saidina Hamzah lah. Saidina Ubaidah bin Al-Haris sahaja ada sedikit kesulitan. Mungkin rezeki Allah nak bagi kat kita. Sebab apa? Beliaulah satu-satunya syuhada Badar yang tak ada di dalam perkuburan, tanah perkuburan Badar. Dia seorang saja ada di luar, di satu bukit. Kawasan tu nama dia Wadi Zafran. Wadi Zafran. Di antara Rauha nak pergi ke Badar, dekat tengah-tengah tu ada satu lembah nama Wadi Zafran. Jarang orang pergi situ, kami pergi. Di situ ada satu telaga. Telaga tu adalah daripada Nabi sujud balik daripada perang Badar menang, Nabi sujud syukur. Nabi sujud syukur kat Pasyak. Pasyak tu melekuk tempat Nabi sujud. Sahabat gali tempat tu, keluar air. Sampai sekarang air tu duduk ada. Dekat Wadi Zafran. Berdepan dengan dia ada satu kawasan perkuburan. Dalam tu ada siapa? Saidina Ubaidah bin Al-Harith. Sebab apa dia ada kat situ? Sebab masa tengah lawan dengan Utbah tikam dia. Dia kena tikam. Dia jatuh. Sebab Saidina Ali dah bunuh yang ni, Saidina Hamzah dah bunuh yang ni cepat. Jadi mereka sempat selamatkan dia. Saidina Hamzah bunuh Utbah mati. Jadi mereka pimpin dia papah masuk dalam kemah. Dia tak ada lawan dah, dah kena tikam dah, berdarah dah. Dia dirawat dalam. Jadi dibawa dia tu berjalan selamat sampai ke Wadi Zafran. Dia menghembuskan nafas dia yang terakhir kat situ. Jadi dia dikebumikan di situ. Dia bukan saya, gazet kerajaan Saudi pun gazet tu kubur dia. Kalau ada peluang pergi, bukan senang nak jumpa. Ni geng-geng Allah sebut, Allah kata apa? Itulah tadi. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Kami tolong kamu ketika kamu lemah. Lepas tu Allah sebut lagi dalam ayat sebenarnya, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu bersabar dan kamu bertakwa, kami akan hantar dekat kamu 5,000 malaikat berturut-turut, 1,000. Pecahan ayat dia macam tu. Dia kena gabung 3 ayat. Ayat yang link Allah hantar 1,000 berturut-turut. Ayat yang kedua Allah hantar 3,000. Tapi kalau kamu bersabar dan bertakwa, confirm lah sahabat bertakwa. Tajuk kita, Allah hantar 5,000, 1,000 tentera turun. Ini cerita dia datang sini yang syok ni. Nabi berdoa. Bila kena bunuh tu, mati 3 tu, musyrikin bersorak, orang Islam pun bersorak Allahu Akbar. Tapi Nabi dah pesan kat sahabat. Ni antara benda yang ada dalam hadis. Saya yakin kita pun tak jumpa kalau tak baca cerita ni. Nabi habaq, jangan tarik pedang dulu selagi mereka tak sampai dekat. Bila saya duk baca, rupanya tu antara kaedah-kaedah. Ingat tak masa kita kecil dulu ada satu kartun anime Samurai X. Jenuh nak kena tengok balik ni. Hampa tak ingat ni? Saya ingat sebab masih menengok sampai sekarang. Antara wira yang saya suka, hero yang saya suka, selain Doraemon, Nobita saya suka, tapi saya suka ni lah,
Kenshin ni saya suka dia. Antara buah last Kenshin yang mana? Mesti dia simpan pedang dia, dia tunggu orang tu dah dekat baru dia buka. Nabi pesan kat sahabat benar macam tu. Nabi kata dalam hadis, jangan tarik pedang selagi depa tak sampai dekat. Depa dah mai baru tarik. Bila depa dah dekat dah, baru sahabat semua tarik pedang depa nak turun. Baik, ketika tu Nabi di mana? Nabi dalam kemah tengah berdoa. Yang tuan-tuan tengok hadis nampak ketiak Nabi putih. Kan? Nabi angkat ridak ni kan duduk kat badan Nabi. Nabi semayang kan pakai baju perang, tapi nak ada dia punya sopan santun Nabi. Masa Nabi doa tu, ridak ni duk jatuh. Sayyidina Abu Bakar duk angkat. Nah, abang kata apa? Tangan tinggi. Nabi kata, Tuhan kalau hang tak tolong kami ni, tak akan ada orang sembah hang atas muka bumi. Kata lagu tu. Bila Nabi kata lagu tu, Allah hantar wahyu. Mau tak kalau aku hantar malaikat tolong hang? Tu dalam ayat tadi ya. Mau tak kalau aku hantar malaikat tolong hang? Nabi bila dengar lagu tu, ujung mata Nabi ni nampak dekat ada satu bukit tepi sana. Tengok struktur dia, saya tunjuk balik. Ni tebing tuan-tuan duduk. Kita akan berdiri kat tebing tu. Bawah tempat perang. Kemah Nabi dekat sini dah ada masjid. Apa nama masjid dia? Tulis. Masjid Arish. Nama masjid dia. Masjid Arish. Tulis. Arish tu kemah. Jadi nama Masjid Arish, masjid Nabi buat kemah kat situ, tapak dia. Okey. So Masjid Arish belah kanan kita ni. Sini lembah, perang kat situ. Kita duduk ada atas ni nak tengok posisi. Sana musyrikin mai. Belah kanan kita sana ada bukit. Jadi kalau abang tengok saya, belah kiri abang, boleh faham? Ada bukit. Bukit tu terkenal dengan namanya Jabal Malaikah. Bukit Malaikat. Pasal apa? Hak 5,000 turun tang situ lah. Kalau tuan-tuan nak tengok adaptasi dia, dalam cerita Lord of the Ring dia tiru. Masa tentera pakai baju putih turun tu, hak tu sebiji macam dalam cerita ni. Kita kena confirm lah yang ni lah. Dulu baru cerita mereka kan. Nabi dulu lah punya cerita mereka baca. So masa Nabi doa tu, Allah kata, mau tak aku hantar malaikat tolong kamu? Kalau kamu sabar, aku bagi kat kamu 5,000 malaikat, 1,000 berturut-turut. Nabi nampak turun atas bukit sana. Oh, penuh malaikat. Bayanglah depa 3,000, depa 300 ya. Hak nu 1,000, hak nu 5,000. 1,000 setiap baris. Bila Nabi tengok yang tu, Jibril ni kuda dia, turun dengan kuda dia. Nabi amin tangan, tarik pedang, turun daripada kemah. Allahu Akbar. Oh lawan. Soalan. Pasal apa malaikat turun? Kita semua tahu kata malaikat kuat. Tapi betul malaikat tak turun seorang. Kenapa turun 5,000? Bulan depan jawapan dia. Takkan nak bagi semua. Nanti kalau saya lupa tanya balik. Okay, salah satu jawapannya salah satu saja. Salah satu saja. Siapa tak mau perang dengan Rasulullah? Siapa tak mau perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malaikat lebih kenal Rasulullah daripada kita. Malaikat lebih kenal Rasulullah daripada kita. Cahaya Nabi tu pun mereka nampak dulu dari kita. Lebih kenal. Nak tolong Muhammad perang. Takkan tak angkat tangan. Kalau kita boleh angkat tangan. Kalau kita, tapi kita tak lah. Siapa nak perang Rasulullah? Rasanya nak petik buah kurma kot. Menggarut kita. Okey? Jadi takat takwa je lah. Yang lain tak dan. Nanti minggu depan kita sambung, bulan depan lah kita sambung sikit, betul baru kita masuk. Sebab hadis depan panjang, sedap juga. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini satu-satunya sahabat yang nampak malaikat Jibril. Orang lain tak boleh nampak. Orang tidak nak baca. Sedap. Dia naik ke atas ni, hadis dia kuih sedap. Hadis 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh, semua lazat hadis dia. Lazat. Sedap cerita dia. Yang bawah tu sebab ialah pengenalan asas, nak bina. Ajak ramai kita boleh dengar ramai-ramai lagi. InsyaAllah
Jadi minta maaf belajar masa banyak sangat 9.20 dah. Jadi yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Kita mengaji sama-sama lagi insya-Allah. Terima kasih sudi dengar. Tuan-tuan, make sure tuan-tuan berusaha untuk terus hidup. Apa cerita yang saya cerita ni, cerita ke anak-anak tuan-tuan, bagi mereka jadi lebih hebat daripada kita. Biar mereka tahu cerita ni dengan kacamata yang real macam ni. Biar mereka jadi lebih dahsyat daripada kita. Biar bila mereka baca surah Ali Imran tu mengalir ayat mata mereka. Biar mereka tahu, hui, cerita dia begitu. Ini baru sikit. Tak sampai berapa peratus, banyak saya skip. Yang cerita Musaijid tu tak jumpa saja. Yang cerita dekat apa nama tu Asyalah, nama jalan tu Asyalah. Ada satu tempat Nabi lalu masa Badar. Tak cerita pun, banyak skip. Tapi tak apa. Tuan-tuan make sure tuan-tuan hafal cerita saya tadi, ingat posisi dia, cerita ke anak-anak tuan-tuan. Biar mereka menumbuh menjadi orang yang dahsyat. Biar mereka nak jaga, esok mereka jaga negara kita. Esok mereka nak hadiah Fatihah kat kita, nak ziarah kubur kita, nak buang rumput-rumput kering kat kubur kita. Biar mereka jasa kita kat sini sekarang ni. Kalau tak ada orang tua-tua yang tanam buah kelapa kat kita, tumbuh jadi pokok, kita pun tak rasa yang nyok hari ni. Nak harap kita biasa tanam buah pokok kelapa? Tak biasa. Umur berapa? Saya umur dah 40 pun tak pernah tanam buah kelapa. Dan kalau nak harap saya, anak-anak tak dan nak minum air kelapa. Cik baik orang tua-tua dulu tanam. So tuan-tuan ada orang tua-tua yang ada sekarang, ingat peristiwa yang berlaku, tengok apa yang tengah terjadi, hafal nama-nama orang yang buat zalim tu, cerita ke anak-anak kita supaya mereka jangan jadi orang kumpulan macam tu. Bagi mereka jadi orang berguna. Dan kepada mereka yang ada di luar sana, yang mungkin ada nak buat zalim, ada nak buat jahat, saya pesan satu ya. Dalam dunia ni, sejarah dah duk bukti dan Nabi pun pesan, bumi hanya diwarisi oleh orang yang bertakwa dan orang yang ada akhlak macam Rasulullah. Dan kalau hampa tak ada kategori itu, hampa sampai bila-bila pun tak akan dapat. Jangan risau. Wallahu a'lamu bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan selawat Imam Syafi'i. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله.